أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Dalam ayat ini Allah menegaskan yang hamba-hambanya yang beriman tidak akan terlepas daripada ujiannya. Bila dia kata walanabluwannakum, dia adalah kalimah penegasan. Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman. Dan selepas itu kita akan temui perkataan bisyai'in. Bisyai'in ini sangat penting untuk kita perhatikan sebab apa? Ia membawa maksud yang ujian Allah itu akan datang dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara, pelbagai jenis, pelbagai arah dan bila-bila masa boleh datang. Yang kita sendiri tak boleh tahu bila nak datang. Sebab itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Konteks ayat yang abang bacakan tadi, dia adalah berkenaan dengan kepayahan dan juga kesempitan yang menimpa para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka melaksanakan urusan dan juga misi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu membersihkan Kaabah dan menyucikannya. Yang mana ketika itu Kaabah masih dalam genggaman orang-orang musyrik Mekah. Dan namun begitu Allah Subhanahu Wa Taala juga mengajar kita sebagai orang-orang yang beriman tentang realiti ujiannya. Kebiasaannya orang tidak akan merasa diuji apabila menerima sesuatu, tetapi mereka akan pasti merasakan, oh, ini adalah ujian apabila mereka hilang sesuatu. Dan kehilangan yang terbesar sekali seseorang tu boleh rasa ialah bila kehilangan nyawa, iaitu matilah. Dan inilah yang terjadi kepada sebahagian para sahabat ketika mereka mula-mula memeluk agama Islam. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan lagi beberapa jenis kehilangan yang lain yang membuatkan hamba-hambanya akan terasa diuji. Yang pertamanya Allah kata minal khauf. Al-khauf bermaksud ketakutan. Dan kita boleh faham bila hilangnya ketenangan. Contohnya bila seseorang tu kena ugut ataupun dalam konteks negara yang sedang berperang, maka rakyat di dalam negara itu akan merasa tidak tenang kerana tak tahu bila serangan musuh akan datang. Yang keduanya Allah kata ialah wal-ju'. Al-ju' ini ialah kelaparan. Yang kita faham dia adalah bila seseorang tu hilang kesenangan, contohnya kemiskinan melanda ataupun ekonomi yang sedang merosot, ataupun bila seseorang tu kehilangan kerja, hilang semua pendapatan, jadi hidup dia sangat susah. Seterusnya Allah kata wa naqsi minal amwal, hilangnya harta benda. Kalau orang tu sedang berniaga, hilangnya aset-aset, ataupun lagi teruk bila dia bankrupt. Dan seterusnya Allah kata wal anfusi. Anfusi ni ulama menafsirkan dia sebagai tenaga kerja ataupun orang-orang sekitarnya, sama ada mereka meninggal ataupun meletakkan jawatan, kan? Dan ada juga ulama yang menafsirkan yang lebih menarik bila seseorang tu hilang identiti dia sebagai seorang muslim, yang merosakkan rohnya sebagai orang Islam, yang kita boleh faham dia adalah orang-orang munafik. Dan terakhir sekali Allah kata wathamarat. Wathamarat ini bermaksud buah. Yang kita faham buah ni adalah hasil yang kita usahakan. Contoh macam kita laburkan duit, kemudian duit tu hilang. Ataupun kita ada duit simpanan, ada beberapa yang hilang. Dan juga ada ulama yang menafsirkan wathamarat ini ialah anak-anak. Dan akhirnya Allah kata bergembiralah orang-orang yang sabar, wa basyiris sabirin, sebab orang-orang ni berjaya menempuhi ujian-ujian ini. Adik-adik yang dikasihi sekalian, ujian di dunia ini yang berupa kepayahan dan juga kesempitan akan sentiasa ada dalam hidup orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Sebab Allah sebut dalam satu surah Taha, dalam ayat yang ke-130 Allah kata fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'asy syamsi wa qabla ghurubiha. Allah kepada hambanya iaitu Nabi Muhammad, dia kata sabarlah wahai Muhammad dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya siang dan malam. Tasbih dan pujian di sini maksudnya ialah solat. Kita dah belajar solat itu adalah kunci kepada nilai sabar. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan nabinya untuk solat siang dan malam? Kerana orang-orang musyrik tidak akan pernah serik, tidak akan pernah bosan untuk mengganggu Nabi Muhammad, tidak kiralah siang ataupun malam. Dari mana ini kita boleh faham, ujian akan sentiasa berpusing dalam hidup orang yang secara spesifiknya mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila dia dapat satu ujian, Allah bagi dia satu ujian, dia rasa susah, kemudian Allah bagi dia ketenangan, kemudian dia lepas.
Selepas itu akan datang lagi ujian yang lain. Dia rasa susah, Allah bagi dia ketenangan, kemudian dia lepas. Selepas itu datang lagi ujian lain, datang lagi, dan datang lagi. Dan itulah kehidupan, dia bagaikan siang dan malam, dia akan sentiasa ada. Dan itulah realiti kehidupan dan juga realiti ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bagi satu kata kunci untuk menghadapi ujian itu tetap sama, iaitu sabar. Bergembiralah orang-orang sabar. Wabasyiris sabirin. Jadi siapakah golongan orang-orang yang sabar ni? Kita akan tahu dalam video kita yang seterusnya. Yang segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.